Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Fadil, Tuan-tuan Imam, bahagia pengurusi dan ahli-ahli jenang kuasa masjid, barisan para pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, ya mak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita selaku hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah larangnya. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melangkah masuk ke bulan Rejab, yang merupakan gerbang yang memberi isyarat kepada kita bahawasanya Ramadan tak lama dah lagi, tuan-tuan. Rejab ini dalam hadis seperti mana diriwayatkan, walaupun hadis ini seperti yang sering kita sebut, hadis ini tidaklah berstatus sahih, kuat, tuan-tuan, walaupun ianya lemah, tetapi kerana maknanya baik dan tak bercanggah dengan syarak, dan ianya merupakan kalimah doa. Diriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW tatkala masuknya bulan Rejab, baginda SAW akan mendoakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab, berkatilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bermakna seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada kita, tatkala datangnya Rejab, dia merupakan persiapan untuk kita bertemu dengan Ramadan, tuan-tuan. Ya, maknanya Rejab dia merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram dalam Islam yang terpisah. Kalau bulan-bulan yang lain itu dia berturut-turut, semuanya ada 4 bulan. 3 daripadanya berturut-turut, 1 daripadanya terpisah. Yang berturut-turut itu ialah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Manakala Rejab juga adalah bulan haram, tetapi ianya terpisah. Kata Nabi SAW, dia duduk di antara 2 bulan yang seringkali orang terlepas pandang padanya, iaitu antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Inilah dia Rejab, tuan-tuan. Namun Rejab juga merupakan bulan-bulan yang dihormati. Daripada 12 bulan itu, 4 daripadanya dihormati ataupun diberikan penghormatan, sehingga berlaku beberapa perkara yang ditegah daripada dilakukan. Antaranya ialah bergaduh, berkelahi, berperang, tuan-tuan. Hatta amalan ini diamalkan atau dilakukan oleh bangsa Arab di zaman jahiliah lagi dah. Mereka ini tatkala datang saja pada bulan-bulan utama ini, antara Zulqa'dah. Zulqa'dah ini maknanya bulan di mana orang duduk diam, tak ke mana-mana, tuan-tuan. Kaedah tu maknanya maq'ad kursi. Dia duduk diam, mentaklah dia kata, dan dia tidak ke mana-mana. Kemudian datangnya Zulhijjah, bulan yang mempunyai haji. Maka pada bulan tersebut, kalau nak teruskan pergaduhan perkalian, jawabnya tak selesai masalah.
sebab masing-masing akan bertemu di kota Mekah, ya, di Masjidil Haram. Maka kalau nak bawa kisah sebelum ini, pendek kata ada berkelahi bergaduh depan Kaabah, maka mereka berlakunya kejahatan senjata. Pandang je lah, tuan-tuan, ya. Jadi sabar. Ini sekarang kita berada pada bulan Zulhijjah. Kemudian habis saja Zulhijjah, masuklah Muharram, ya. Muharram, bulan yang dihormati juga, ya, yang padanya ada kemuliaan. Kerana apa? Muharram ini juga dianggap sebagai bulan orang berbalik daripada haji, masing-masing dalam perjalanan, tuan-tuan. Dulu-dulu pergi haji bekas begitu, 8 jam sampailah, tuan-tuan, ya? Naik flight 8 jam sampai. Dulu tuan-tuan nak balik mau pergi sebulan baru sampai. Jadi dia extend. Muharram itu pun tak bergaduh lagi. Kalau nak bergaduh tunggulah Safar, itu bulan 2, tuan-tuan, kalau nak jugalah, ya. Jadi begitu keadaan mereka itu, tuan-tuan. Mereka sangat menghormati bulan-bulan ini. Jadi kita, tuan-tuan, ya, kena mengambil ibrah dan juga pengajaran daripada apa yang dituntut pada bulan-bulan haram ini, bila mana kita berada pada bulan Rejab sekarang, dan ianya merupakan persiapan untuk kita bertemu dengan Ramadan, tuan-tuan, ya. Banyak perkara yang perlu kita tengok. Pertama sekali, tuan-tuan, ialah berkenaan dengan persiapan puasa Ramadan. Pertama kena tengok balik ada tak puasa-puasa yang tertunggak, yang tak ganti lagi. Ganti, settlekan cepat-cepat, tuan-tuan, ya. Sebab ada masa lagi dan 2 bulan daripada sekarang. Yang kedua ialah Rejab juga merupakan bulan digelar sebagai bulan solat. Kenapa, tuan-tuan? Bukan bulan lain tak solat, tapi bulan Rejab lah bulan difardukan solat. Ketika Nabi SAW di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkan, naik bertemu dengan Allah, sehinggalah Nabi SAW, ya, difardukan solat 50 waktu, dan Nabi cubalah bawa balik perintah Allah ini kepada umat dia. Cuma, tuan-tuan, ke atas nasihat Nabi Musa alaihissalam, bila Nabi SAW turun sampai ke langit yang ke-6, Nabi SAW, ya, dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam minta kurang. Ya, kata Nabi Musa alaihissalam, minta dengan Tuhanmu, fas'alhu takhfif, minta ringan, minta keringanan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhanmu. Fa inna ummataka la yutiquna dzalika, sesungguhnya umatmu tak mampu solat yang demikian itu. Maknanya, tuan-tuan, 50 waktu ini, kata Nabi Musa alaihissalam, tak mampu dibuat oleh, ya, umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sungguh, tuan-tuan, ya, yang 5 ni pun orang kata banyak lagi orang tak buat. 5 ni pun banyak lagi orang tak buat, tuan-tuan. Kereta siapa bunyi tu? Okey. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, sehinggalah daripada 50 waktu itu, ya, Nabi SAW dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam, daripada 50 tinggal 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, tinggal 5. Itu pun Nabi Musa alaihissalam minta, kata apa? Irja' ila rabbika ya Muhammad, baliklah semula pada Tuhanmu wahai Muhammad, fas'ahlu takhfif, minta kurang dengan Allah. Fa inna ummataka la yutiquna dzalika, sesungguhnya umatmu tak mampu solat yang demikian itu. Maknanya 5 waktu ni pun Nabi Musa punya pandangan minta kuranglah. Tapi kenapa? Kerana Nabi SAW dah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana tinggal 5 waktu, Allah seru, Allah panggil Nabi salam, Nabi kata apa, Allah beritahu apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu salawat, itulah dia sembahyang 5 waktu, 5 kali solat, fi kulli yaumin wa lailah, setiap siang dan juga malam, li kulli salatin 10, setiap satu solat dikira 10 waktu yang asal. Fatilka khamsuna solah, maka jadilah ia kembali 50 waktu. Maknanya maghrib yang kita buat tadi dia menyamai 10 kali sepatutnya maghrib yang kita kena buat. Isyak yang kita buat sebentar lagi, tuan-tuan, menyamai 10 waktu isyak yang sepatutnya kita kena buat.
Bermakna tuan-tuan, kita semayang bukanlah 17 rakaat sekali satu hari. Boleh jadi tuan-tuan ianya bermaksud 170 rakaat. Sesuai dengan tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengabdikan diri, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kelebihan umat Muhammad SAW, Allah gandakan amalan mereka. Al-hasanatu bi'asyari amthaliha. Buat sekali Allah ganda 10 kali ganda seumpamanya. Sekali maghrib kita buat menyamai 10 kali maghrib yang sepatutnya, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, ya, kerana keprihatinan, kasih sayangnya Nabi SAW pada umat dia, Nabi sanggup turun balik, ya. Pergi balik tuan-tuan. Langit ke-7, turun ke-6, naik balik ke-7, 6 7, tuan-tuan. Nak minta kurang dengan Allah atas pandangan nasihat Nabi Musa AS, kerana 50 ni banyak, tuan-tuan. Ya, kalau 50 Nabi bawa balik juga, barangkali tuan-tuan dalam 22 minit atau 20 minit tuan-tuan, solatlah kita. 20 minit kan semayang, 20 minit semayang lah. Menyedahnya tuan-tuan, tak ada benda lain dah kita. Ya. Biasa bau minyak atar tukar jadi minyak angin belaka, tuan-tuan, ya. Minyak urut, minyak apa, ya. Bisa sana bisa sini. Maka ramailah mungkin barangkali yang semayang duduk rambutnya, tuan-tuan, ya. Dah tak daya dah yang apa, maghrib pertama okeylah, maghrib kedua okeylah, maghrib ketiga, tuan-tuan bayangkanlah 3 rakaat, ya. Kali 10 30 rakaat. Kita tengok tarawih tuan-tuan, 20 orang tak pergi dah sekarang, tuan-tuan. Ada tapi, ya, kalau masjid buat 20 pun 10 orang balik juga. Maknanya masuk 8 rakaat tu, mereka dah mula ambil option buat witir dah, tuan-tuan. Buatlah 20 sekali pun tetap juga sebahagian akan balik, tuan-tuan. Ya. Jadi ialah benda nama solat sunat. Ini hak fardu. Bayang maghrib kena 30 rakaat, isyak kan 40 rakaat. Tuan-tuan bayangkan, ya, untuk sesi malam ni saja habis itu 70 rakaat. Tuan-tuan, ya. Nak ambil 70 tu guna gaya lah, tuan-tuan. Tak tahulah, ya. Bunyi lutut kruk-krak kemaknya, ya. Nak rokok, nak sujud tu kan. Jadi Allah SWT dengan sifatnya yang maha pemurah lagi maha penyayang, dikurangkan. Akhirnya tuan-tuan kita buat sekali saja, dia menyamai 10 kali yang asal. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan Rejab juga, tuan-tuan, ya, selain daripada bulan yang dipadukan solat, ya, tadilah kita sebutnya sebagai bulan yang gerbang kepada kedatangan Ramadan, ya. Jadi sebagai persiapan untuk kita bertemu dengan Ramadan, kurang lebih tuan-tuan tak sampai 2 bulan lah. Terbenam saja matahari tadi, kita masuk 2 Rejab. Tuan-tuan, kita dah masuk 2 Rejab. Tuan-tuan, jadi justru itu, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan yang terbaik daripada bulan yang barakah ini. Ya, pertama sekali, mulakan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kedua, sunnah setiap awal bulan kita doa kepada Allah SWT, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah kedatangan anak bulan ini datangnya membawa kepada kami, membawa keamanan dan menambah keimanan. Bil amni wal iman. Datang dia bawa keamanan dan menambah keimanan. Wassalamati wal Islam, dan datangnya membawa keselamatan dan juga Islam itu sejahtera, kesejahteraan. Wat taufiq, dan datangnya itu membawa petunjuk. Lima tuhibbu wa tardah, ke arah jalan yang engkau sukai dan engkau redai, ya Allah. Tuan-tuan. Jadi kata ulama, 3 hari pertama ni elok, inilah doa yang kita amalkan, ya, dalam doa kita. Ya. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada tuan ni? Tak ada. Kok kata siapa-siapa tuan-tuan, ya? Baik. Bukan apa tuan-tuan ni, kadang-kadang kita bimbang juga. Kadang-kadang kita tak tahu berbunyi itu sebab banyak faktor, ya. Kok bimbang ada orang yang cuba, sebab alam tu dibuat memang begitu, tuan-tuan. Bimbang kok ada orang cuba ceroboh kereta kita tak tahu. Jadi bila ada bunyi kita tengok, tuan-tuan.
Macam masjid kita ni setakat ni alhamdulillah lah kita tak dengar cerita-cerita orang pecah kereta tuan-tuan ni. Macam saya ceramah di Masjid Tanjung Api tuan-tuan. Masjid Tanjung Api ni berlaku kes pecah kereta tuan-tuan. Kalau ada parking tempat gelap sikit tu je. Terbimbang tuan-tuan ya. Orang nak buat jahat ni dia tak kira masjid, dia tak kira mana tuan-tuan. Jadi berlaku dia. Usah kata begitu tuan-tuan ya. Depan Kaabah pun orang mencuri. Tuan-tuan bayangkanlah ya. Depan Kaabah orang mencuri tuan-tuan. Ya. Nak ditakdir tuan-tuan, saya pernah sekali ya, ketika sedang tawaf. Ya, tiba-tiba orang kepung. Apa nama, tak bagi lalu sebab darah. Rupanya ada orang bawa khanjar. Khanjar ni adalah sejenis pisau macam kerambit. Dia kecil tuan-tuan, dia nak tetah back push orang yang sedang tawaf tu. Cekap puak ni tuan-tuan, dia bayangkanlah orang buat jahat ni dia sungguh-sungguh dia buat kerja. Kita buat baik tak sungguh-sungguh tuan-tuan. Itu susah tu. Semayang ni baik tapi tak bersungguh-sungguh pun. Ya. Buat lebih kurang ala kadar je. Orang jahat tuan, dia buat benda salah tapi sungguh-sungguh. Tuan-tuan bayangkanlah ya. Nekat dia orang buat kerja gitu kaya. Ya. Dia tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia orang ni kena tak kira di mana. Masjid, surau, mana Masjidil Haram tu tuan-tuan. Kalau dah jahat tuan-tuan ni, maknanya dia tidak ada di situ, rasa takutkan Allah SWT, maka tuan-tuan dia tak kira di mana-mana. Ya? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita lihat kembali perbincangan kita pada halaqah lepas. Ya, kita berhenti di muka 650. Ya. Iaitu pada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ar-Rum ayat 21, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu wahai suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Ini sebenarnya tuan-tuan ya, yang asas kenapa diwujudkan perkahwinan. Kerana dengan perkahwinan itulah datangnya perasaan mawaddah ya, kasih sayang, warahmah dan belas kasihan. Ya. Tapi kalau rumah tangga yang didirikan itu ya, hilang dah dia punya mawaddah, hilang dah dia punya rahmah, maka di sana ada something wrong. Ya. In somewhere and anywhere tuan-tuan. Mesti ada tempat yang tak kena di situ. Sama ada didirikan rumah tangga itu bukan atas dasar takwa kepada Allah, tapi lebih kepada hawa nafsu. Tuan-tuan ya, kerana perasaan mawaddah warahmah ini adalah satu perasaan. Dan perasaan itu akan datang dalam bentuk tuan-tuan ya, maknanya disayangi dan menyayangi, mengasihi dan dikasihi. Ini perasaan. Jadi bila dah tak ada benda-benda gini tuan-tuan, dia akan akhirnya institusi rumah tangga itu sudah mula dilihat boleh jadi ke arah runtuh ataupun roboh tuan-tuan. Baik, jadi begitulah sebenarnya asas perkahwinan yang disebut dalam Islam. Kemudian Allah SWT pula berfirman kepada golongan Nasrani, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Suratul Maidah ayat 82 yang bermaksud, dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata bahawasanya kami ini adalah orang-orang yang membantu, menolong orang Nasrani. Jadi ayat ini ditujukan kepada golongan yang menentang ajaran Islam dan yang memerangi golongan muslimin. Oleh kerana itu tidak boleh bagi seorang muslim menyokong perjuangan mereka serta membantu mereka dengan menunjukkan kepatuhan terhadap suruhan mereka dan menjadikan mereka sebagai rakan kongsi di dalam memperjuangkan sesuatu sehingga mereka dapat mengetahui semua rahsia umat Islam, ataupun menjadikan mereka sebagai rakan kongsi perlindungan untuk mendekatkan diri kepada mereka dan demi kepentingan agama mereka. Hal ini diperkuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ali Imran ayat 118 119, di mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum
qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Sadaqallahul azim. Dia bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan daripada kalangan kamu menjadi orang yang diberi kepercayaan. Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata tanda kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mahu memahaminya. Awaslah, kamu ini adalah orang yang melanggar larangan. Kamu sahajalah yang suka dan percayakan mereka, sedang mereka tidak suka kepadamu. Jadi ayat ini dengan jelas menerangkan kepada kita tentang sifat segolongan manusia. Dan sesungguhnya mereka tetap menyimpan permusuhan dan kebencian terhadap kaum muslimin dalam hati mereka, yang mana kesan ini sudah mula kelihatan pada kata-kata mereka. Tuan-tuan, kadang-kadang sifat memusuhi atau membenci Islam itu tidak terzahir secara secara terang-terangan, tetapi berdasarkan kata-kata mereka. Golongan-golongan kufar ini, tuan-tuan, seakan-akan di sana sebenarnya mereka membenci akan Islam dan umat Islam. Jadi yang ini kena jaga-jaga, tuan-tuan. Sebab itu kita dah bincang dulu tentang golongan kafir zimmi dan juga kafir harbi. Zimmi tak ada masalah, tuan-tuan. Dia adalah orang golongan yang tidak Islam, tapi dalam pada masa sama mereka tetap sama-sama membangunkan negara kita dan sebagainya, berjiran, kawan sekelas, rakan sepejabat dan seumpamanya. Maka Islam tidak menolak golongan ini, tapi golongan yang digelar sebagai harbi, dia memusuhi Islam, tapi peringkat awalnya nampak macam seakan-akan lunak, okey je, tuan-tuan. Tapi dari segi kata-kata mereka, dan akhirnya menzahirkan bahawasanya sebenarnya mereka benci Islam. Maka inilah yang dilarang, ditegah oleh seperti mana yang dimaksudkan oleh ayat yang telah kita bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baik, sebelum itu, tuan-tuan, pada ayat Ali Imran ayat 118 119 tadi, Al-Imam Ibn Katsir berkata, Allah SWT melarang hambanya yang beriman menjadi rakan karib kepada orang munafik. Golongan sebegini amat bahaya kerana akan membuka rahsia orang Islam kepada orang-orang kafir. Mereka yang sentiasa berusaha membuat apa sahaja untuk kemudaratan ke atas orang Islam dengan bermacam-macam helah dan tipu daya untuk menimbulkan permusuhan dan pertelingkahan sesama Muslim. Ini mana Ibn Katsir mengatakan bahawa ayat ini lebih merujuk kepada golongan munafik. Munafik ini, tuan-tuan, dengan kita dia kata okey, dia pergi sebelah sana dia kata tak, kita sebenarnya gini, tuan-tuan. Mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Baik. Kemudian dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekalipun orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka sendiri. Menentang Allah dan Rasulnya ini tidak semestinya dengan kekufuran semata-mata. Boleh jadi juga dengan menegakkan tonggak permusuhan kepada Islam dan golongan muslimin, ya, tuan-tuan. Jadi maknanya kadang-kadang tak terzahir dengan jelas tentang bagaimana mereka ini menentang Allah dan Rasulnya, tapi dari segi tindakannya itu membawa kepada akhirnya mencetus kepada permusuhan
kepada Islam dan juga golongan muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Mumtahanah ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu menjadi teman rapat dengan cara kamu sampaikan kepada mereka yakni berita-berita rahsia orang-orang mukmin dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka, sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengeluarkan kamu daripada tanah suci Mekah disebabkan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan kamu. Ini kisah bagaimana orang-orang musyrikin yang telah mengusir ataupun memberi tekanan, akhirnya menyebabkan umat Islam yang berada di Mekah mereka terpaksa berhijrah, tuan-tuan, ke bumi Yasrib atau ke Madinah kerana tekanan demi tekanan yang diberikan oleh musyrikin Mekah. Maka ayat ini diturunkan kerana ada orang yang memberikan kepatuhannya kepada golongan musyrikin Mekah yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mana mereka telah mengusir kaum muslimin daripada rumah tangga mereka tanpa sebarang sebab yang hak, kecuali mereka mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Orang-orang musyrikin ini, seumpama ini sememangnya tidak boleh diberikan kepercayaan kepadanya dalam apa juga keadaan sekalipun. Di samping itu Al-Quranul Karim tidak berputus harapan untuk memperbaiki pandangan mereka dan tidak menyatakan sifat putus asa sama sekali kepada mereka. Bahkan Al-Quranul Karim terus menganjurkan kaum mukminin untuk mencuba sedaya upaya untuk menukar sikap mereka serta menjernihkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Semoga Allah SWT menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi daripada kerabat kamu itu, yakni dengan jalan menjadikan mereka insaf dan memeluk Islam. Dan ingatlah Allah SWT Maha Kuasa atas setiap sesuatu, dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Pernyataan daripada Al-Quranul Karim ini memadai untuk mengurangkan ketegangan permusuhan dan mendamaikan permusuhan yang ada di kalangan perasaan hati mereka, di dalam perasaan hati mereka, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, abghid aduwaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman daripada Abu Hurairah. Imam As-Suyuti mengisyaratkannya hadis ini sebagai hadis hasan. Apa kata Nabi SAW? Bencilah musuhmu itu sekadar sederhana sahaja. Abghi aduwaka haunan ma. Nabi kata kalau nak benci seseorang tu jangan benci kuat sangat. Sederhana je. Ya. Kenapa boleh jadi asa an yakuna habibaka yauman ma. Mana tahu barangkali dia akan menjadi orang yang kamu sayangi pula pada satu hari nanti yang lain. Jadi maknanya kita ni tuan kadang-kadang benci tu over sangat, ya. Jadi biar bersederhana je. Nak marah ke nak apa tu, jangan letak 9 per 10, 10 per 10. Letaklah 6 per 10 pun okey dah. 5 per 10 pun okey dah, tuan-tuan, ya. Jangan terlalu benci sangat. Jadi haunan kata Nabi SAW, ya. Maknanya dalam keadaan ringan sahaja. Ini cara dia. Hal ini lebih teruk lagi pengharaman tentang mematuhi musuh apabila musuh itu kuat, yang mana selalu diharapkan, yang mana pada kebiasaannya didekatkan diri kepadanya oleh golongan munafik.
dan hati mereka penuh dengan pelbagai jenis penyakit. Mereka meletakkan sepenuh harapan kepada musuh itu agar satu hari nanti akan dapat dimanfaatkan. Allah SWT menyebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 52, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah fa'asallahu an ya'tiya bil fath aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Sadaqallahul azim. Dan pada itu engkau lihat orang-orang munafik yang ada penyakit dalam hatinya segera berusaha mendampingkan diri kepada mereka, yakni orang Yahudi dan juga Nasrani, sambil berkata, kami takut bahawa kami akan ditimpa bencana yang memaksa kami meminta pertolongan mereka. Mudah-mudahan Allah SWT akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya dan umatnya, dan umat Islam, atau mendatangkan suatu hukum dari sisinya terhadap golongan yang munafik itu. Maka sebab itu mereka akan menyesal mengenai apa yang telah mereka sembunyikan dalam hati. Ini memang sifat orang munafik, tuan-tuan. Kebanyakannya mereka sembunyi, ya. Dasarnya mereka akan menyembunyikan apa kita panggil istilah pada hari ini true color, tuan-tuan, ya. Warna sebenar mereka itu dalam hati mereka sembunyikan. Di luar mereka zahirkan begini. Tapi di sebalik itu, tuan, the true color dia tu ada masa sikit-sikit nampak terkeluar, terzahir, ya. Ini golongan yang disebut sebagai munafik. Dan Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 138-39 Allah SWT berfirman, Basyiril munafiqin bi'anna lahum azaban alima. Allah beritahu ayatnya, Basyir ni berilah khabar gembira akan kepada golongan munafik bahawasanya bagi mereka azab yang amat pedih. Allah guna perkataan khabar gembira, maknanya sebagai satu ayat, satu bentuk, ya, sindiran, ya. Berilah khabar gembira kepada mereka, nanti azab pedih menanti mereka. Basyiril munafiqin, ya, sampaikanlah berita gembira kepada golongan munafik bahawasanya bagi mereka azaban alimah, bagi mereka ialah azab yang sangat pedih, alim, ya. Dia dikala alim lain pula, tuan-tuan, dengan ain. Ain ni bijaksana, ya. Alim, berilmu. Tapi kalau alim, hamzah, lam ya mim. Alim ni mana pedih, ya, yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Alim, ya. Kalau Arab disebut mu'lim, menyakitkan maksud dia, ya. Sesuatu benda yang innahu mu'lim, kata dia. Sesungguhnya perkara itu sangat menyakitkan. Itu maksud dia, mu'lim, ya. Alim ni, ya, pedih, sakit, menyakitkan, ya. Yang mana golongan munafik itu ialah alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya. Bahawa sesungguhnya, ya, orang-orang munafik itu mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dan meninggalkan orang-orang yang beriman, min dunil mu'minin, ya. Mereka jadikan orang-orang yang kafir itu sebagai teman rapat dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'ah. Allah beritahu lagi, tidaklah patut mereka, yakni orang-orang munafik, mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang kafir itu, kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kepada siapa yang dikenakinya. Jadi, ialah, tuan-tuan, kadang-kadang, ya, survival ni, ya, orang munafik masa di Madinah dulu, tuan-tuan, dia ada perancangan dia. Seperti yang saya cerita kepada tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul al-Khazraji, daripada suku kaum Arab Khazraj, ya. Ketika mana dia, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kebetulan pada ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul al-Khazraji ini dia sedang merancang dan juga membuat satu pakatan bersama dengan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Dengan orang-orang Yahudi di Madinah.
di Yathrib, ya. Untuk apa dia tuan-tuan? Pakatan itu untuk mengangkat dan menabalkan dirinya sebagai raja Yathrib atau raja Madinah, tuan-tuan, ya. Sebab ketika itu masing-masing, ya, tak boleh nak menyorong diri mereka sebagai ketua kepada negara Yathrib. Yathrib ini didiami oleh bangsa Arab Aus dan juga Khazraj. Aus dan Khazraj ini walaupun sama-sama Arab, tapi mereka ini berperang, bergaduh, perang saudara, tuan-tuan, ya. Tak kurang daripada 125 tahun berkelahi. Maknanya tak ngam lah, tuan-tuan. Dalam pada masa yang sama, di Madinah juga atau di Yathrib juga ada golongan Yahudi yang terdiri daripada 3 puak, iaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraidah. Juga masing-masing dengan hai masing-masing. Mana tuan-tuan, kalau masing-masing bawa hai masing-masing, tak boleh jadi pemimpin kepada Yathrib. Jadi bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khazraji ini, dia berpakat dengan Yahudi, kalau tidak silap saya daripada Bani Quraidah, untuk maknanya bila dia bergabung dua, tuan-tuan, maka ada kekuatan di situ untuk, ya, bahasa kita boleh menabalkannya sebagai presiden ataupun ketua Madinah Yathrib. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ketika itu datanglah, hijrahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka ketika itu, tuan-tuan, orang-orang Arab yang berada di Yathrib, ya, hampir majoriti mereka itu semuanya beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi telah mengutuskan Sayyidina Mus'ab bin Umair terlebih awal ke Madinah, ke Yathrib, untuk mengajar mereka tentang Islam dan juga Al-Quran. Jadi Nabi sampai saja di situ, maka, ya, orang-orang Madinah ketika itu atau Yathrib ketika itu memberi tumpuan dan juga sokongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, terkedulah dia, tuan-tuan, sebab tak berjaya rancangan dia untuk menabalkan dirinya sebagai Raja Madinah. Maka bagaimana? Setelah dia berfikir, mengambil pendekatan, akhirnya bersetuju dia perlu Islam. Masuk Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Itu dia, tuan. Sebab dia tahu kalau dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali dia kena tendang dengan dia out daripada Madinah. Maka dia ambil pendekatan, ya, masuk Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Depan Nabi mereka berpura-pura lah, tuan-tuan, ya. Nak cerita orang munafik zaman Nabi, tuan-tuan, semayang datang berjemaah dengan Nabi, ya. Tapi mereka ini hanya solat pada 3 solat yang cerah sahaja. Zuhur, Asar, Maghrib. Sebab Maghrib daripada cerah kepada gelap. Isyak tak ada dah, hilang, ya, tak jumpa dah, tuan-tuan. Subuh pun tak jumpa, ya. Sebab apa? Ketika itu subuh dan isyak ni tak nampak. Yang nampak sebelah kita tengok, awak ni siapa? Dan maknanya harapkan obor duduk tepi dinding tu, berbalam-balam begitu lah. Orang ramai. Kalau sakat macam kita 3 sah, tuan-tuan, 4 sah ni, kita kenal lagi muka, ya. Ini semua orang datang. Jadi dalam penduduk Madinah ketika itu, maknanya tak ada di kalangan mereka yang tak datang solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang tua dan juga wanita dan kanak-kanak, tuan-tuan. Jadi maka dengan jumlah ramai itu, mereka ambil pendekatan, tak apa, tak datang pun tak apa, ya. Tak payah pancikat lah, ibaratnya tak payah tunjuk muka. Jadi mereka tak datang 2 solat, isyak tak datang, subuh pun tak datang. Tapi zuhur jangan, tuan-tuan, tunjuk siap belakang Nabi lagi sembahyang, ya, nak tunjuk muka. Golongan munafik. Itu bagaimana mereka itu, tuan-tuan, ya. Dan akhirnya, tuan-tuan, itu yang satu ketika Nabi SAW setelah selesai solat isyak, Nabi dapati, ya, Nabi perasan, ya, ada sebahagian tak datang. Maka Nabi SAW menyatakan kepada hadirin yang ada, aku rasa bercadang nak bakar saja rumah orang-orang yang tak datang solat berjemaah ni, tuan-tuan, ya.
Jadi ketika itu dengarlah oleh Sayyidina Abdullah bin Maktum. Masa tu dia belum lagi berkhidmat secara sepenuh masa dengan Islam sebagai muadzin. Sebab Nabi SAW dia ada dua orang tukang azan. Satu Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang lagi ialah Abdullah bin Maktum. Ini buta tuan-tuan. Jadi Abdullah bin Maktum ini dia tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku ni buta. Boleh tak aku diberi excuse?" Maknanya diberi kelonggaran lah. Kalau ada orang pimpin aku datanglah. Ya, tak ada orang pimpin payah juga. Sebab zaman dulu tuan-tuan bukan seperti zaman kita, ada lorong senang. Ya. Ada laluan pejalan kaki ke setengah bandar tuan-tuan ni, mana ada senanglah, banyak kemudahan lah. Ya. Jadi Nabi bila tengok Abdullah bin Maktum, Nabi tengok orang buta dia ni, ya. Jadi kalau tengok itu tak apalah kata Nabi. Jadi kamu tak mengapa kata Nabi SAW. Maka tuan-tuan berpalinglah Abdullah bin Maktum sebab dapat lesen lah istilahnya, dapat kebenaran daripada Nabi SAW. Saya berpaling saja. Nabi kata nanti dulu. Atas ma'un nida, apakah kamu dengar bunyi azan? Masa azan kamu dengar ke? Kata Abdullah bin Maktum, aku dengar ya Rasulullah. Kalau kamu dengar, kamu datang solat dengan kami, kata Nabi SAW. Maknanya tuan-tuan orang buta pun Nabi suruh datang solat berjemaah. Ahli qaryah kita ni tak tahulah berapa ramai yang buta. Cik Zul ada senarai nama apa? Ahli qaryah kita yang buta, ya. Kita bimbang tuan-tuan, mata kita tak buta, bimbang hati kita buta. Nauzubillah tuan-tuan. Ya. Sebab buta mata ni tak nampak jalan di dunia je tuan-tuan. Tapi buta hati tak nampak jalan ke akhirat. Lagi dahsyat tuan-tuan. Bila sampai tahap buta hati ni, jalan akhirat tak nampak. Ya. Kebaikan pun tak nampak tuan-tuan. Ya. Itu yang kita bimbang. Nauzubillah. Sebab tu berarti ni tuan-tuan, ya, antara satu doa yang elok kita amalkan, Allahumma ati anfusana taqwaha. Ya Allah, datangkanlah, berikan kepada hati kami ni, ya, ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan bersihkanlah hati kami ya Allah, sesungguhnya Engkau sebaik-baik khairu man zakkaha, yang sebaik-baik yang mampu membersihkannya. Ya, khairu man zakkaha anta waliyuha, engkaulah, ya, wali atau pemimpin kepada hati-hati ini ya Allah, wa maulaha, dan engkaulah yang mampu memandunya. Tuan-tuan, sebab itu dalam hati ni tuan-tuan, ya, ini doa kita supaya hati kita senantiasa, ya, berada atas landasan takwa. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amalkan doa ini tuan-tuan. Ini doa supaya apa? Hati kita tetap atas landasan takwa, insya-Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi menyampaikan dalam bentuk ayat sindiran kepada orang-orang munafik. Basyiril munafiqin. Sampaikanlah berita gembira kepada orang munafik, bi anna lahum adzaban alima. Akan bahawasanya bagi mereka itu yang menantilah azab yang amat pedih. Maknanya dari sudut kalau kita belajar ilmu balaghah tuan-tuan, ini adalah maknanya perkataan ayat yang sindir lah. Macam apa contohnya, ya, kita nasihat anak-anak ni jangan melompat jatuh. Lompat juga, kan jatuh. Dia lompat juga jatuh. Tahniah. Kita kata tahniah tu sepatut benda hak yang berjaya, ya, hak yang bagus, tapi tahniah tu, ya, diucapkan kepada sesuatu yang berbau makna sebaliknya. Tuan-tuan, sepatutnya biasa kita sebut padai ke muka tuan-tuan, tapi tak. Bagus, tahniah, ya. Kita maknanya bila maksud itu adalah makna di sebaliknya. Bila Allah SWT memberi ingatan kepada golongan munafikin, basyiril munafiqin, sampaikanlah berita gembira kepada orang munafik itu, bi anna lahum adzaban alima, akan sesungguhnya bagi mereka azab yang sangat pedih. Kenapa? Kerana mereka ini yattakhizunal kafirina awliya, mereka mengambil orang kafir itu sebagai pemimpin ataupun teman mereka, min dunil mu'minin, sedangkan mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di Madinah tuan-tuan. Tapi tak mereka berpakat dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'ah. Apakah tidak patut, apakah mereka ini cuba mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-orang kafir tadi, di sisi orang-orang siapa tadi, orang Yahudi tadi. Fa innal 'izzata lillahi jami'ah, kerana sesungguhnya kekuatan, kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi begitu tuan-tuan. Memang sifat orang golongan munafik ini, mereka hanya memaparkan apa sahaja di depan tu secara baik, tapi di belakangnya mereka mempunyai perancangan ataupun mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka, dalam pada apa dilihat mereka itu asasnya seakan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu berlakulah jadi golongan ini sehingga solat pun mereka datang solat dengan Nabi, tapi mereka tidak datang pada dua solat yang disebut sebagai solat gelap, iaitu Isyak dan juga subuh. Sebab itu tuan-tuan, sehingga Allah SWT meletakkan dua solat ini pahalanya disebut sebagai yang tak terlalu hebat, tak ada tolok bandingnya tuan-tuan. Bayangkanlah Nabi gambarkan, lau ya'lamun nas ma fil atamah was subh. Kalaulah manusia ni tahu apa yang ada pada pahala solat Isyak. Al-atamah ni adalah solat Isyak tuan-tuan. Was subh, dan juga solat subuh. Pahala dua solat ini. La'atuhuma walau habwan. Saya mereka sanggup datang pada dua solat ini, sekalipun kalau perlu merangkak, terpaksa merangkak pun mereka sanggup datang. Tuan-tuan, terlalu besar pahalanya. Kita pada hari ni tuan-tuan, kita tak kisah aja. Bunyi pun kita buat, orang kata buat tuan-tuan. Sedangkan azan dah berkumandang, kita buat je. Sebab tak kisah tuan-tuan tentang ganjaran dia. Kalau tahu kata Nabi SAW, merangkak sanggup datang. Maknanya nak gambarkan orang tak boleh berjalan pun sanggup datang juga. Tuan-tuan, Isyak dan juga subuh. Dalam riwayat yang lain digambarkan tuan-tuan, Nabi kata apa, dah hadis yang riwayatkan yang diceritakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal isya fi jamaah, barang siapa yang salat Isyak berjamaah, fa ka'annama qama al-laila nisfahu, pahalanya macam dia qiyamul lail separuh malam. Macam qiyamul lail separuh malam, maknanya daripada 8 jam malam yang kita ada, contohnya tuan-tuan, 4 jam dia qiyamul lail. Kalau kita nak kata tarawih tu kira hebat dah tuan-tuan, tak lagi tuan-tuan. Tarawih tu kita start pukul 9, habis Isyak pukul 10 kita boleh makan kuih lah. Baru sejam tuan-tuan. Isyak ni pahala macam qiyamul lail separuh malam. Pahala dia tak digambarkan bagaimana, tapi Nabi kata macam seolah kita qiyamul lail separuh daripada malam. Wa man shalla subha fi jamaah, kata Sayyidina Uthman bin Affan, Nabi cerita lagi, bahawa siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullahu, pahalanya seumpama di qiyamul lail sepanjang malam. Mana kalau 8 jam tu 8 jam tuan-tuan. Nak cari spesies mana zaman sekarang tuan-tuan disanggup qiyamul lail 8 jam direct. Bukan dia ancam pupuh dah rasanya. Kalau kita pun buat program qiyamul lail pun kita start pada pukul 4 barangkali. Pukul 4 dah dekat nak subuh dah. Itu pun pukul 4 bukan datang semua lagi tu. 4.30 bunyi motor lagi. Pukul 5 kan bunyi motor lagi. Jadi mana uncik-uncik tuan-tuan. Subuh berjemaah macam di qiyamul lail sepanjang malam. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi itu dia. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada halaqah yang akan datang, InsyaAllah kita bincang tajuk yang seterusnya. Orang Islam meminta bantuan daripada bukan Islam. Jadi kita lihat dari sudut pandang Islam, apakah hukum ni? Apakah dihalalkan atau diharamkan? Kalau dihalalkan, setakat mana yang dikatakan halal itu atau dibenarkan itu? Jika sebaliknya, seperti mana yang telah itu, kita tengok tuan-tuan bagaimana yang dibincangkan oleh para ulama dalam perihal ini.
Saya kira cukuplah sekadar itu untuk pada halaqah kita kali ini, insya-Allah tuan-tuan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang daif, kelemahan di saya sendiri. Mohon ampun, mohon maaf atas kekurangan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.